Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami berterima kasih kepada Engkau ya Allah, alladzi nasta'inu wa nastaghfiruh. Allahumma wahai Tuhan kami, salam dan selawat pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan selawat pada isteri-isteri Rasulullah, keluarga Rasulullah, dan anak-anak cucu-cucu Rasulullah dan para sahabat ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampunlah dosa kami sekeluarga ya Allah, wali walidina, ampunlah dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Warhamhum, rahmatilah, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kami kecil. Lapangkanlah dada-dada kami dan majlis ilmu ini Allah. Ya Tuhan kami, supaya kami dapat melupakan sekejap kesonokan makan, kesonokan berbual-bual, bermain handphone. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kau kurniakanlah daripada isi tazkirah Jumaat di bulan Ramadan ini yang begitu mulia ya Allah. Ya Tuhan kami, ya Allah, jadikanlah apa yang aku cakap dapat dipahami dan dapat kami amal. Allahumma sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Saya hormati Tuan Nazir Timbalan, Nazir Ahli Jawatan Kuasa, dan aduka sahabat saya yang jemput saya. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, sidang Jumaat ayah, adik-adik yang saya kasih sekalian, pejam celik kita dah masuk Pak Ramadan. Masa baru tuan-tuan Ramadan tak lupa. Saya ingat lagi tuan-tuan tak lupa. Allah sedap, kita puasa makan sedap. Dan saya dapat makan udang sekali. Saya masak udang sekali tuan-tuan, sedap. Teringat lagi udang tu, dapat lagi tak makan udang. Jadi tuan-tuan, saya baca ayat bila masuk Ramadan, kita akan baca ayat surah Al-Baqarah 183, 184, 185. Hari ini saya baca satu cukup tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka yang beriman. Ya ni Allah panggil kita. Tapi kalau kita panggil Allah, tak boleh ya tuan-tuan. Allahumma. Dia beradab lah tuan-tuan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka yang beriman. Amin. Moga-moga kita beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kamu berpuasa. Kita diwajib puasa tuan-tuan. Betul kita puasa. Pak hari dah, tak tinggal tuan-tuan. Puasa Pak, walaupun letih, walaupun lapar, makanan banyak dalam peti. Kan? Kenapa? Siapa lagi mana? Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana aku wajib umat dahulu kala. Rupanya umat dahulu kala pun puasa juga tuan-tuan. Nabi Daud antara yang kuat puasa tuan-tuan. Puasa Nabi Daud ni, tuan-tuan, puasa dia senggang sehari. Adik-adik kalau puasa senggang sehari, beradik. Kita Ramadan 30 hari ya. Tahun ni bertua. Dapat hadiah 29 hari. Jangan risau, 29 hari tahun ni. Kalau ikut falak 29. Tapi Nabi Daud AS dia puasa senggang. Hari Jumaat puasa, hari Sabtu rehat. Hari Ahad puasa, hari Senin rehat. Macam tu. Mana 100 hari lebih puasa setahun. Ada setengah Rasul tu dia puasa 40 hari setahun. Banyakkan 40 hari setahun. Kita dah kira ringan dah. Untuk apa Allah suruh kita puasa ni tuan-tuan? Saja nak dera kita ke? Saja nak bagi kita penat ke? Bukan tuan-tuan. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Mudah-mudahan. Tuan-tuan tengok kalau tuan belajar bahasa Arab, grammar bahasa Arab, belajar qawaid, la'alla tu, la'alla ada sabdu tu. La'alla tasallam tu dia panggil litaraji. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Tak semesti. Lepas tu tuan-tuan, bila lepas Ramadan ada yang tak salat. Tak pun ada juga bulan puasa ni tuan-tuan, dia puasa tapi tak salat. Satu hari tuan-tuan, saya jumpa remaja. Dia mai belilah tuan-tuan air niro rumah saya. Saya balik Kelantan, ayah saya jual air niro. Air niro ni yang kelapa kita tak ada. Orang buat gula Melaka, tapi bulan Ramadan ni laku. Bulan Ramadan ni tuan-tuan, sampai orang kata kalau jual batu tuan-tuan, ambil batu, dia pun letaklah tuan-tuan
letak apa tu? Dia letak punya kuah percik tu. Dia pun bakar batu-batu tu. Dia letak kuah percik, dia bakar. Ada yang beli. Sampai orang perli betapa laku. Ada orang tu sahabat semalam tuan-tuan, 400 biji murtabak dia boleh jual satu hari. Bulan lain mana laku 400 biji. Jadi tuan-tuan, ia pun tunggulah tuan-tuan air nira tu daripada pukul 4 lebih. Bila masuk waktu asar, dek, jom kita solat, masjid dekat. Dia kata, tuan pergi dulu, lambat ni, awak nombor berapa ni giliran ni tuan-tuan. Sampai dekat pukul 6.30 lebih, dia tak dapat lagi solat asar. Dia tak nak pergi solat. Umur 20-an lebih. Saya tanya, adik tak solat ke? Dia kata tak. Puasa tak? Puasa. Saya ni nakal tuan-tuan. Puasa betul ke puasa yuk? Hama siapa yuk? Lupa-lupa buka peyuk. Orang panggil yuk. Atau orang Melayu kan, lupa-lupa buka peyuk. Puasa betul. Adik tak pernah kau sekali-sekala masuk dalam bilik, bawa air, minum, beli mie goreng, makan. Orang tak nampak. Apa dia jawab tuan-tuan? Allah nampak. Allah nampak. Jawapan tu cantik. Saya kata, saya pun dia malah masa saya malah terang banyak-banyak dah, dia dah faham dah. Allah nampak dari segi puasa, Allah tak nampak solat. Jadi senang je tuan-tuan nak kata, la'allakum tattaqun. Ada satu cerita tuan-tuan berkenaan dengan Ramadan tuan-tuan. Apabila masuk Ramadan tuan-tuan, beberapa sahabat ni menangis. Ketawa, apabila masuk Ramadan, gembira. Kalau boleh nak pasang meriam buluh ni, nak pasang bunga api, mercul, happy sangat. Orang lain sedih, besok kena puasa tuan-tuan. Negeri Arab panahnya mungkin sampai 50 darjah Celsius. Kita dah ni tuan-tuan berapa puluh darjah panah tuan-tuan. Tetapi ada beberapa manusia ni tuan-tuan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia bukan main suka. Oh bakar Rasulullah, jangan tanyalah. Rasulullah dah happy 3 hari lepas dah. Rasulullah dah happy dah 3 hari lepas dah. Rasulullah buat kenduri dah. Contoh, happy kerana nak puasa. Tapi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali melompat macam tu. Marhaban, ahlan Ramadan, selamat datang Ramadan, I happy. Orang pun tanya dia, kenapa kau happy sangat? Ramadan datang, Ramadan bulan berkah, bulan rahmat, syahrul Quran, bulan boleh beri hidayah. Beramalnya beratus kali lipat ganda di amal. Sedekahnya 700 kali lebih kalau kita sedekah bulan Ramadan. Mana ada bulan lain tuan-tuan? Apabila habis Ramadan tuan-tuan, Sayyidina Ali menangis berminggu-minggu. Orang tanya dia tak boleh jawab. Pergi tanya Siti Fatimah, kenapa tu suami kamu menangis manjang tu? Kamu tak buat kuih raya kat dia? Kenapa dia menangis tu? Mata bekak manjang. Aku tanya, dia tak nak jawab. Kenapa? Kau bergaduh dengan dia ke? Hari raya tak balik kampung dia ke? Apa Fatimah jawab? Dia menangis pasal Ramadan sudah berlalu. Allah ya Karim, sahabat tuan-tuan kita. Lepas tu Sayyidina Umar begitu juga tuan-tuan, malam 1 Syawal dia menangis teresak-resak seperti anak-anak yang nak mainan, tapi ibu tak beli, ayah tak beli, merak macam menangis. Orang tanya Sayyidina Umar, kenapa nangis? Kami happy, besok 1 Syawal, malam ni tak payah tarawih, kita solat Isya boleh balik. Ini kalau buat 20 rakaat berapa jam kan? Kami happy, kenapa Sayyidina Umar kau nangis? Umar pun jawab, sahabat kalian, korang lupa ke dengan hadis Nabi SAW? Hadis Nabi kau letak berbontok kau, berat tuan-tuan. Hadis Nabi kau buat alas bontok kau. Hadis yang mana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul ibad," kalaulah manusia itu mengetahui, lepas mengetahui dia hayati ma fi syahri Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan, la yatamannal ibad, kalau mereka tahu keistimewaan Ramadan, mereka akan bercita-cita ayakuna Ramadan sanah, biar Ramadan jadi setahun. Tak ada bulan Muharram, tak
Tak ada bulan Jamadil Awal, Syawal tak payah ada. Biar Ramadan, bulan 1 Ramadan, bulan 2 Ramadan, 3 Ramadan. Umar kata, Nabi kata, kalau manusia itu mengetahui, kalaulah istimewa Ramadan tu, kamu tahu, kamu nak Ramadan setahun. Ayyakuna Ramadan sana. Ramadan tu biar jadi setahun. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, antara pertama saya boleh beritahu pada tuan-tuan, pertama sekali, tuan tahu nak tahu puasa tuan-tuan sah, tak sah, senang. Jangan makan, jangan minum, jangan jima, sah puasa. Tapi diangkat ke langit, tak tahu. Berapa ramai orang hantar CJ nak jadi pegawai polis. Kosongnya inspektor 1,000 orang, yang hantar 200,000. Boleh hantar barang, tapi dia nak 1,000 orang ya, 1,000 saja. Akan ditapis, akan disaring. Mula-mula sekali akan ditapis untuk ujian tes berlari 10 minit, macam tu berapa berlari, pumping macam mana, cepat naik berapa minit. Ya ada tu. Saya pernah pergi interview tu kan, nak jadi pegawai polis. Masa tu ASP 3 paku. Gitu, saya masih ingat lagi interview. 2 hari bulan 12 1987. Masa tu pegawai polis. Saya di offer lah tuan-tuan polis. Tapi saya tak masuk. Bapak mertua saya ni sebab dia kerja tentera, kerja polis, kerja tentera juga. Dia kata tak payah. Dia kata kena tukar banyak kali. Tukar manja dia kata. Jadi ustaz, seminar nak polis pasal disiplin. Jadi tuan-tuan, macam-macam saya kena pumping. Berapa? Badan saya masa tu 55 kilo. Ringan lah. Senang, kacang lah. Lulus semua tuan-tuan. Masuk interview dalam pula. Dia cek mata, dia tanya pula psikologi macam-macam. Berani tak berani, dia teh. Alhamdulillah, lulus tuan-tuan. Tapi saya tak masuk. Kalau tahulah pencik boleh berapa, tak boleh kirim silang, tak tahu. Dia bagi 3 ketul tu masa tu. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita nak tahu puasa kita sah tak sah. Pertama, tak boleh cek tuan-tuan. Pertama, apa dia tuan-tuan? 1 Syawal kedekut tak kedekut. Kalau kita ni tuan-tuan sekarang ni kedekut lagi ni, isteri kata bang, selalu belikan tegiri, abang dapat bonus 3 bulan. Tengok muka isteri macam nak makan. Confirm puasa kita sah, tapi Tuhan tak terima. Kedekut ada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil. Rupa bakhil ni bahasa Arab tuan deh. Haji Bakhil bin Haji Kedekut. Labu-labi tu. Piramli sindir tu tuan. Datang persatuan anak yatim minta labi berapa patut bagi. Labi kata bagi 1,000 ah. Sian anak yatim, dia tak ada ayah, nangis. Labi cakap beri apa? Dan siap pada bos dia, Haji Bakhil bin Haji Kedekut. Piramli letak nama kita gelak dah. Bakhil bahasa Arab, Kedekut bahasa Melayu. Macam mana idea Piramli tuan-tuan? Dia nak ajar. Bagi, mana boleh, anak yatim tak boleh pegang duit banyak. Nanti habis. Dia pergi beli mercon. Anak yatim ke budak kecil, tak ada bagi. Datang Cikgu Murni, pesatan yatim juga. Berapa labi nak bagi anak yatim? Labi cakap RM1 lah. Pasal tu guru dia ajar. RM1? Mana boleh? Anak yatim kena bagi banyak. Kalau aku bagi kau RM1,000, habis joli. Tapi beli iPhone, tapi bagi anak yatim, tak apa. Pasal apa? Dia nak cerita Haji Bakhil ni miang. Cikgu Murni dah dici. Comel. Piramli sana. Bejok Piramli tuan-tuan. Dua tu, Kedekut, miang. Cerita tu tuan-tuan. Kenapa tak pakai serban? Dulu kan pakai serban keluar. Dia kata, abah tak pandai pakai. Dulu pandai. Kata anak dia, Murni mana? Dia kata, dulu ibu kau yang pakai. Aku tak pandai pakai serban. Dia keluar pergi pantai, dia pakai seluar pendek. Padahal dia haji. Pandai Piramli. Nak cerita. Kita isap. Kita gelak ya. Haji Bakhil bin Kedekut. Rasulullah pernah bersabda, hadis Tirmizi, al-bakhilun, orang yang bakhil, ba'idun minallah, jauh dari Allah. Kalau tuan-tuan masuk 1 Syawal, berlatih 29 hari, Kedekut juga, confirm puasa kita sah, Tuhan tak terima. Dia ambil puasa, dia campak balik, sah puasanya, tak terima. Sebab puasa tu nak melatih kita supaya jadi Kedekut. Seorang komando, macam mana tuan-tuan? Kawan saya komando tuan-tuan, berani tuan-tuan, lasuk. Dia kerja komando 10 tahun, dan dia jadi guard, security orang kaya, Tan Sri. Berani tuan-tuan, berani betul. Memang dia ada pistol kat pinggang. Tak ada pistol, dia tunggu orang. Dia rela mati. Dia latihan, lasuk.
latihan dia lasok tuan. Memang lasok betul komando. Tuan tanyalah sama-sama. Jadi tuan-tuan, kita berlatih sebulan tuan-tuan. Allah SWT. Orang miskin lapar, kita pun lapar, 13 jam tak makan. Laparnya aku tengok orang miskin. Kita biarkan. Lepas tu saya suka dah baca ayat tuan-tuan, surah mana tuan-tuan? Wadduha dengan Al-Ma'un. Saya solat sunat tadi, duha saya baca tadi. Boleh sampai sini. Baca. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ada amzah question. Apakah kamu tidak tahu siapa pendusta agama? Siapa yang kelentong agama? Siapa yang lawan agama? Siapa lawan Al-Quran? Alladzi yadu'ul yatim, membiarkan anak yatim. Puasa bukan main. Subhanallah, subhanallah. Bangun tahajud, kedekut pahit. Kenapa orang kata kedekut pahit? Orang tak kata kedekut manis. Pahit tuan-tuan. Kalau isteri dapat suami kedekut nyaya tuan-tuan. Ada kawan saya tuan, isteri dia cerita saya tuan-tuan. Pergi makan kedai tuan-tuan. Dia dapat syarat. Order nasi, paprek 1, telur dadah. Cukup. Seekor tak boleh. Kesian tu. Mengadukan saya tuan-tuan. Suami dia gaji besar tu. Bukan 3-4 ribu. Tapi sebab dia kedekut, dia nak simpan duit. Duit RM10 takkan jadi RM9 sama sen. Itu bagi saya. Saya tak ada cerita di mana. Duit RM9, 90 sen akan jadi RM10. Dia cari 10 sen, dia tukar. RM10 jadi sekeping. Ini dah kedekut. Al-Bakhil, orang bakhil jauh dari Allah. Kamu sembahyang bekak dai-dai, kalau bakhil, Allah kata berambus pergi. Aku tak nak tengok muka kedekut. Wa ba'idum minan nas, manusia benci kita tuan-tuan. Tengok muka Ustaz Fauzi. Dia datang kedai kopi ni, dia suruh kita belanja dia lah. Habis, bangun cepat. Bangun. Nanti kena belanja dia. Manusia lari. Wa ba'idum minal jannah, surga tak nak terima kita. Berambut kau. Saya solat tarawih tahu 20 rakaat. Tajuk bangun malam 2 jam. Mau sedekah tak? Mau biar anak yatim tak? Janda-janda kau biar tak? Biar. Wa ba'idum minal jannah. Nabi kata dia, bukan Ustaz Fauzi. Jauh dari surga. Wa qaribum minan nar, neraka cukup rindu orang kedekut. Waliyazbillah min zalik. Ada satu kisah menarik tuan-tuan. Allah rakam dalam surah Al-Lail, surah malam. Surah siang tak ada tuan-tuan. Surah malam, surah Al-Lail. Surah Al-Lail diturunkan sebab apa tuan-tuan? Satu peristiwa. Ini kedekut kita, saya nak terbiar. Bukan saya nak hentam tuan-tuan, bukan. Kata Profesor Yusuf Qaradawi, apabila kamu berdakwah, hendaklah kamu menerang, jangan menyerang orang. Kamu serang kamu sendiri tak apa. Saya nak tuan-tuan, saya mari di masjid kundang tuan-tuan, tujuan saya nak menerang. Nanti saya beritahu nanti 5 tanda Allah, 5 puasa kita boleh tahu hikmah puasa ni. Kata Yusuf Qaradawi, almarhum Profesor Yusuf Qaradawi, apabila kamu berdakwah, hendaklah kamu menerang, jangan kamu menyerang orang. Apabila kamu dakwah, hendaklah kamu memujuk, jangan mengutuk. Saya bukan mengutuk tuan-tuan. Supaya saya jadi tak kedekut. Satu peristiwa tuan-tuan, orang kaya, dia banyak kebun, buah tin, buah zaitun, buah macam-macam, buah tamar. Jadi tuan-tuan, kurma macam-macam tuan-tuan. Manjul, mabrun. Saya paling suka mabrun tuan-tuan. Yang bacang tu dia tak manis sangat. Dia kalau manjul tu dia agak manis lah, lembek. Kalau mabrun ni, kalau saya pergi Mekah kan, yang kalau kat Madinah tu di pintu yang wujud belakang, pintu 17 Pakistan jual tu. Saya kenal, sebab kenal beli. Saya pun berbuka puasa sekarang pun dengan mabrun ni. Mabrun tu. Jadi tuan-tuan, dia ada kurma mabrun besar, sedap. Dia jemur. Kebetulan tuan-tuan, di sebelah rumah dia tak ada anak yatim. Anak yatim, dia pun tengok buah kurma cantik, dia nak sebab umur dia tak ada. Ayah dah meninggal tuan-tuan, mak pun susah, pagi makan pagi, dia pergi minta lah dengan tukang yang jemur buah kurma tu. Kak, saya nak 2-3 biji kurma tu. Mak saya tak ada macam tu. Rumah saya kurma kecil-kecil ya, sedap, boleh tak nak ambil? Kata, dia siang pagi. Peristiwa itu tuan-tuan, kali dilihat oleh orang kaya, tuan punya. Kenapa kau ambil kurma aku? Kau anak orang miskin, pandai-pandailah makan, tak sedar diri. Jangan tuan-tuan, anak tetap sama, nasib dia tak baik.
Anak kita boleh makan sedap, anak orang nak makan sedap juga tuan-tuan. Jangan. Anak kita nak makan musangking, anak orang pun nak makan musangking juga, tapi sebab ayah dia bodoh kasar, tak mampu. Jangan. Kamu ni betul-betul tak sedar diri, anak orang miskin. Ini kurma kamu, aku dah bagi ke mak kamu tadi 1 kilo kurma punya ni. Ini anak makan orang miskin. Budak tu nangis balik, cakap ke mak dia, mak, orang kaya tu marah, mak. Dia rampah buah kurma tu, mak, di tangan saya. Apabila orang gaji tu bagi. Nabi menangis. Nabi sedih tuan-tuan, kerana anak yatim ni tuan-tuan. Nabi cukup sedih. Siapa buat? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kamu tahu tak pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, membiarkan anak yatim. Allah rakam dalam Quran. Alladzi yad'ul yatim, membiarkan anak yatim. Nabi cari orang kaya. Siapa orang kaya nak surga? Siapa nak surga? Saya, Rasulullah. Kalau kamu nak surga, kau pergi sama orang kaya Bakil, Haji Bakil bin Haji Kedekut. Kau pergi rumah dia, kamu tolong settle. Aku nak buah kurma itu jadi milik anak yatim. Kau beli tu, pandai-pandai kau lah pergi. Dia pergi bawa duit banyak tuan-tuan, 1 beg keras. Assalamualaikum. Hei Haji Bakil. Kenapa panggil Haji Bakil? Marah tu? Marah panggil Haji Bakil. Nak supanggil apa? Wahai Haji Pemurah. Kau pemurah tak? Macam mana dia tahu kisah Rasulullah suruh datang? Habis tuan-tuan, kalau Ustaz Fauzi suruh datang, alamak, Rasulullah suruh datang, ini bukan main-main. Kenapa suruh datang? Aku dengar cerita engkau halau anak yatim kan? Anak yatim nak makan kurma mabrum, kau tak bagi kan? Iyalah, sedar diri lah sikit. Anak orang kaya nak makan steak, apa? Makan ikan kering sudah lah. Oh, macam tu Rasulullah marah pada kau tahu. Rasulullah marah. Yes, aku beli. Begini, pokok kurma mungkin kan, ada pokok ni, nama mabrum. Aku beli boleh tak? Aku beli, aku nak wakaf kat dia. Boleh tak boleh kamu? Dia kata boleh, tapi dengan syarat. Apa syarat-syarat? Kau mesti ganti 40 pokok kurma lain. 40 pokok, satu sugati. Kamu ni gila. Kata orang kaya tu, orang kaya pemurah. Kamu ni gila ya? Ya. Kau gila harta, aku gila pahala. Dia beli tu. Dia beli. Aku beli. Kau beli 40 pokok. Tempat lain. Kau turun ayat tuan-tuan. Wa amma man bakhila wastaghna. Orang kaya yang bakhil, tempatnya neraka. Terkejut dia bila turun ayat tu. Tersentak. Allah turun. Wa amma man bakhila. Siapa yang bakhil? Tersentak dia tuan-tuan. Neraka tempatnya. Kita takut. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, tujuan puasa ni tuan-tuan, yang ayat saya baca tadi ialah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Mengikut Syekh Munawir, dia kata apa maksud takwa ni? Buat yang wajib, tinggal yang haram. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh. Apa yang Rasul suruh kamu buat. Wa ma nahaku anhu fantau. Apa Nabi larang, tinggal. Kata Imam Munawi, dia kata takwa buat yang wajib, tinggal yang haram. Tuan-tuan, ini dia kata tuan. Jadi tuan-tuan, hikmah puasa pertama tuan-tuan, nak lahirkan takwa. Kita baca Syokobah tuan-tuan 2-3 minggu lepas, Kosmo muka surat depan. Saya ni suka beli Syokobah tuan-tuan. Hari ni 2. Hari ni saya dapat daripada apa? Daripada apa tuan-tuan? Daripada Metro dia. 5 tujuan puasa. Siap dengan hadis Al-Quran. Saya dapat ni, mujur. Saya beli pagi ni. Panah lagi ni. Saya ambil dapat berapa? 5 muka surat. Kecil je buat. Saya beli dah. Metro terbaik. RM2 je. Tapi nilai mahal. Hadis sahih, ayat surah apa, nombor apa. Hati-hati beli. Saya tak jual mesti beli. Surat khabar 2 minggu lepas tuan-tuan, kita menyayatkan hati tuan-tuan. Seorang ibu angkat, dia paksa anak angkatnya umur 10 tahun jadi pelacur. Kesian tuan-tuan. Budak ni tuan-tuan, ayah mak dia bercerai, bagi dia pera sebentar, nantilah saya datang ambil pera sampai 10 tahun. Tuan nak tahu tuan-tuan, ketika polis datang, pasukan polis datang tuan-tuan, budak tu macam tergaman, happy. Oh, nak tolong aku ni, nak tangkap ni. Budak Melayu, comel budak tu, memang comel betul. Saya tengok 10 tahun orang Melayu Islam, mujur bukan bulan puasa ditangkap. Apa sudah jadi dunia?
Peristiwa Covid, saya ingat manusia insaf. Tengok hari-hari mati. Sampai kita tengok buka TV, Tan Sri Nur Hisham, Ketua Pengarah Kesihatan. Kita nak demam. Dah, masa tu mati 2,000, 3,000 sehari maksudnya. Ya, 3,000, 4,000 lebih sehari mati. Siapa? Bila dah sampai giliran aku. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambil dah itibar. Hei, orang yang pencelik hati. Wa kafa bil maut wa'iza. Memadailah mati menjadi pengajaran. Sedih, batu tuan-tuan. Antara hikmah puasa yang pertama, nak melahirkan takut kepada Allah. Di suatu hari, tuan-tuan, ada seorang girlfriend comel. Dia ni pergi mau girlfriend dia. Dirakam satu hadis. Dia berlaku di zaman Bani Israel. Dia bukan berlaku zaman Nabi tu lah. Bukan zaman Nabi Muhammad. Tapi dirakam. Allah cerita. Flashback. Budak lelaki ni tuan-tuan, dia pergi mau girlfriend dia. Mau tunang. Dia nak kahwin lah. Nak pergi jumpa lah. Ayah mau dia berapa hantaran. Sampai rumah. Dia beri salam. Assalamualaikum. Keluar girlfriend dia. Waalaikumsalam. Oh ya Habibi. Habis tu. Oh, kekasihku contohnya tu. I love you so much. Sayang. I miss you. Long time no see. Dia kata masuklah. Oh, ajak naik. Sebelum naik aku nak tanya. Lelaki ni. Ayah mak kamu ada tak ada? Tanya. Sekarang kalau kita berkali, ayah tak ada. Hore! Ayah tak ada, mak tak ada. Hore lah. Kenduri lah. Ayah mak ada tak? Tanya. Jangan tanya soalan tu. Naiklah. Kita kan tunang? No. Tunang tak ada pasport. Surat nikah belum ada. Tidak halal. Tunang dia tu comel. Ikut hadis tuan-tuan. Comel. Jamilah. Comel betul. Ayah mak saya pergi kenduri. Kamu duduk seorang? No. Aku nak balik. Girlfriend dia cuma pegang tangan tuan-tuan. Nak pegang tangan. Dia tepis. Tangan. Oh. Kenapa ni? Kamu tak nak naik kita berbuah di atas? Inni akhafullah. Aku takut Allah. Akan ada lagi lah remaja-remaja macam ni tuan-tuan. Bahkan mereka sanggup kenduri 7 perempuan seorang. Mereka katanya lah, rezeki jangan ditolak, mau jangan dicari. Sekali berzina 1000 tahun neraka. Ingat adik, 1000 tahun neraka. Sekali berzina 1000 tahun neraka. Wala taqrabu zina. Inilah hikmah puasa pertama tuan-tuan, untuk apa? Takut kepada Allah. Kita tengok seorang gembala kambing. Satu hari tuan-tuan, dia mendekati gembala kambing, anak muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyaknya kambing kamu, jual seekor kepada aku. Dia kata boleh. Jom berapa? Dia kata harga katalah RM20 seekor. 20 seekor. Dia nak bayar? Tak boleh tuan. Saya nak tanya bos saya tu mau di atas bukit. Tak payah tanya. Duit masuk kocek. Sekarang macam ni. Dia tu harga RM20 kan? Bayar RM20. Oleh kerana kamu menyenangkan kerja aku, tak payah tanya bos. Harga 20, aku bayar 60. Aku bayar 60. Masuk kocek kamu. Saya takut tuan. Kenapa takut? Tuan tak izin. Tak mesti kena tanya dulu. Izin dia jual tak? Kita tanya dulu dia. Dia bagi izin tak? Tak payah tanya. Masuk kocek. Kita berdua saja sekarang ni. Aku tanya. Apa jawapan anak gembala kambing? Tuan lupa dah surah Al-Hadid, surah besi yang Nabi suka baca. Juzuk yang ke-27 selepas surah Waqiah. Tuan baca dah? Juzuk 27. Al-Hadid ni surah besi. Hadid Nabi suka baca tuan-tuan. Baca tu supaya besi yang kerah, lembut. Hati kerah. Bagilah anak-anak kita baca manjang surah Al-Hadid tuan-tuan. Atau kita sendiri yang begitu kerah, kedeku kita, mulut suka mengumpat, mulut suka bicara tentang orang. Batu Nabi ulama ajar tuan-tuan, apabila pergi orang, kita macam buta mata. Kita tak nampak orang. Apa dia buat kita? Apabila balik jadi bisu, tak boleh bercakap tentang orang. Ini pergi rumah orang, macam ni lah makanan tak sedap lah. Pergi rumah orang, kata ulama, jadi macam buta mata. Kita tak tahu apa yang rumah dia ada buat apa kat kita. Dia hidang makanan, mulut bisu apabila balik. Cantik betul tuan-tuan, ulama ajar. Tuan lupa satu ayat surah Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah berada bersama kamu. Allah nampak kamu. Wallahu basirum bima ta'malun.
Allah nampak apa yang kamu akan buat. Allah nampak kamu selindung. Jawapan anak itu tuan ingat setakat tu. Tuan lupa ke hadis Nabi, ittaqillah haitsuma kunta, takut kepada Allah di mana berada. Umar kata betul. Kalau semua remaja macam ni, tak berlaku zina. Tahun lepas tuan-tuan, 10,000 kes rogo berlaku. 10,000 tuan, seluruh Malaysia mengikut bahagian setan jenayah, bahagian-bahagian anti maksiat ni tuan-tuan. 10,000 tu hampir semua bukan rogo. Lelaki umur 21, perempuan 15 tahun setengah. Apabila perempuan tak cukup 16 tahun, suka rogo. Tuan tengok dalam kanun keseksaan, undang-undang kanun keseksaan 375, rogo, rapes. Tuan tengok 10,000 lebih tahun lepas tuan, saya baca seorang 10,700 di Malaysia. Rogo. Semua suka sama suka. Laki 20, perempuan 15 tahun. 15 tahun 11 bulan. Dia mesti 16 ke atas. Barulah kalau buat, baru jadi zina. Menakutkan tuan-tuan. Bila saya baca, saya menangis. Saya kata, moga jauh anak cucu saya macam ni. Cici saya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa. Aku bimbang Muhammad. Aku bimbang, Ustaz Fauzi. Kamu meninggalkan anak-anak yang lemah iman walaupun kuat badan. Majulah tuan-tuan, tim Alif sudah buat tuan-tuan solat subuh macam solat Jumaat. Saya cuba tu. Saya ikut dua kali dah Alif tuan-tuan. Saya nak buat kat masjid saya kalau boleh tuan-tuan. Apabila macam tu ada tazkirah. 10 minit sebelum berlari 10 minit. Boleh kat masjid besi Tuku Mizan 5,000 orang tuan-tuan. Masjid Bukit Aman saya pergi tuan-tuan. Alif Sata datang, memang hebat. Anak muda ramai berlari. Tapi buat tazkirah dulu. Minta jangan jadi lagi tuan-tuan yang Allah takut nanti meninggalkan zuriat yang lemah. Ini tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan, tanda hikmah puasa, Allah terima puasa kita ni tuan-tuan. Apa tuan-tuan? Kita bersyukur. Bersyukur tuan-tuan pada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Boleh makan kenyang, bagi miskin. Wa mimma razaqnahum yunfikun, rezeki kau belanja. Banyak iftar dah penuh. Anak yatim lagi tuan-tuan, duit lebih bagi anak yatim tuan-tuan. Karena itulah tuan-tuan, Allah kata la in syakartum la azidannakum, kalau kau bersyukur aku tambah nikmat kepada kamu. Allah akan tambah nikmat kepada kamu. Tuan-tuan, dengan bersyukurlah tuan-tuan kita akan jadi orang baik. Syukur Allah bagi nyawa kat aku, nak ambil mati pula. Saya di satu hari tempat saya kenterung tuan-tuan, saya kecup perut, 4 orang sehari mati setap. Kalau saya nak semayang jenazah 4 kali solat jenazah, saya kena baca talqin 4 kali baca talqin. Yang menyayatkan hati saya tuan-tuan, yang seorang tu 23 tahun. Saya kata mati aksiden ke? Tak, ya sakit hati apa tu. 23 tahun budak mati juga deh. Ingat saya yang tua akan mati. Oh muda 23 tahun sakit apa tu, lupa tu, di kantilon. Baru tu saya menangis, mudahnya nak mati. Kita bersyukur tentang hidup. Aku mesti penuh masjid, aku mesti ramah, aku mesti bersyukur. Ada satu kisah tuan-tuan, masa mencemburu kita ada 9 minit lagi tuan-tuan. 1:20 betul? 1:15, 1:20. Boleh? Tak ada mana boleh? Sampai kau suruh boleh. Jadi suatu cerita menarik tuan-tuan. Cukup menarik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, cerita ini berlaku di zaman kerajaan Umayyah. Saya tak nak cerita nama anak raja, benda buruk. Dia ni anak raja tapi jadi waruk batu. Dia nakal tuan-tuan. Dia tidak solat kecuali Jumaat. Minum arak macam minum sejuk, bergelombang. Satu hari duduk kat istana dia tuan-tuan. Duduk kat istana dia. Di zaman kerajaan Umayyah. Ayah dia pemerintah dan dia pun jadi pemerintah juga. Tapi dua zaman. Zaman dia nakal, zaman dia baik. Sempat bertaubat jadi waruk batu. Satu hari tuan-tuan duduk lepas, tak tahu lah pukul 10 pagi ke 11. Itulah dia duduk tengok pekerja di istana dia yang sedang menggunting rumput, menyiram pokok tuan-tuan. Jadi tengok, tiba-tiba tengok ada seorang tuan-tuan yang menyandar kat masjid dia, dekat istana dia, dekat betul tuan-tuan. Bawah dia nampak, oh tak apalah, dia letih, dia sebagai cuci tandas itu. Dia pun keluarkan makanan tuan-tuan. Makanan, roti. Dia pun letak garam atas roti tadi, letak garam, macam garam lah. Dia pun ambil roti tadi tuan-tuan, dia celup air, bagi basuh lah, makan. Sebelum makan dia baca doa panjang. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Mana lagi dibaca tuan-tuan? Lebih ikut cerita lepas tu, ya Allah berkatilah dengan makan. Kita perut makan. Bismillah.
Dia baca panjang. Si tukang kebun ni baca, ya Allah, dengan makan ni menambahkan iman ibadat. Dengan makan ni Allah aku boleh jaga solat Jumaat 5 kali sehari. Dengan makan ni Allah aku tidak sia-sia aku sebut nama Engkau la ilaha illallah. Dengan aku makan ni Allah aku selawat kekasih Kau. Allahumma sallallahu ala Muhammad. Lidah ni kau buat ya Allah bukan untuk bercakap. Kau jadikan lidah untuk berzikir. Ala lisanuka rutban bizikrillah. Lidah kamu banyak-banyaklah zikir. Dia baca. Sudah makan tuan-tuan, roti 2 keping dia makan, minum air sekelah, dia sujud. Lama sujud tuan-tuan. Anak raja tengok, apa hal sujud? Lama. Lebih 5 minit. Dia tu terbuka hati. Apa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu tadi makan apa? Roti. Ampun tuanku ya, saya menyandar di istana. Tak apa. Sandarlah, tak apa. Tuanku, kamu makan apa tadi? Roti. Kamu tabur apa? Garam. Kenapa kamu tak makan dengan cheese? Tak makan mentega? Saya orang miskin tuanku. Gaji berapa sangat sini tuanku? Masalah gaji. Ya tak cukup gaji dia boleh situ. Mungkin tak cukup gaji dia. Nak makan sedap. Anak ramai. Yalah mana raja tahu semua pasal anak ramai kan? Dia kata, saya miskin. Kenapa kamu sujud lama? Saya terima kasih pada Allah kerana beri saya makan. Walaupun roti cicah gai garam. Air kosong. Allah. Aku makan kijang tiap-tiap hari. Aku makan air mango campur leci. Aku makan steak tiap-tiap hari. Makan udang besar, udang tiger, udang lion, udang singa, udang harimau. Aku makan. Aku tak pernah solat kecuali Jumaat. Kau bersyukur makan roti. Sila masuk ke istana. Saya minta pakaian kotor tuanku. Tak apa, masuk. Dia terbuka hati dah. Dia beri makanan daging steak masa tu. Makan roti yang ada cheese, ada keju mozzarella yang lebih sedap pada keju lagi, yang tarik-tarik, contoh, beri makan. Apabila makan tuan-tuan, dia sujud lagi lama. Kenapa sujud lama? Sebab makan sedap. Lagi lama. Kita makan ikan keli dengan makan lamb chop, sama. Ada pembantu am di sekolah saya tuan-tuan. Dia ni pembantu am. Pembantu am ni tuan-tuan, dia grade N1, tak silap saya. Dia tukang gelek soalan. Di sekolah ada. Dia ni nakal tuan. Saya suka nak belanja dia tuan-tuan. Dia boleh mengembirakan saya. Dia pandai cakap. Satu hari tuan-tuan, saya pergi kat pejabat, jom kita makan. Ustaz belanja. Dia pun ambil nasi lemuk, lauk telur mata lembu. Mata kerbau. Kan, macam ni. Dia makan, sudah makan. Ya Allah, berkatilah Ustaz Fauzi, isteri anak-anak, murah rezeki. Amin. Pendek lah. Dia patah-patah. Tengah hari saya pergi ajak makan lagi. Jom makan. Ustaz dengar cerita ni, lauk sedap ini. Saya dah tanya tadi, lauk ketam, masak Negeri Sembilan, kuning. Masak cili api. Siapa lagi? Dia pun ambil seko. Kenapa seko? 2 ekor. Saya buka envelope saya. Duit ceramah semalam tak guna lagi. Envelope ceramah. Makan. Ambil 2 ekor. 3 boleh. Dia pun ambil 2 ekor. Ayam kata. Dia makan. Sedap tuan-tuan. Sedawa 6 kali. Sudah selalu dia buat akak tangan doa panjang tuan-tuan. Saya tanya kenapa doa panjang? Pagi tadi pendek. Pagi tadi nasi lemak lauk telur lembu. Macam pendek. Ini ketan 2 ekor. Kena panjang sikit. Allah ya karim. Syukur. Jadi tuan-tuan, sujud lagi lama. Dia tak kenapa sujud lama? Kerana dapat makan sedap. Anak raja terbuka hati. Allah, aku ni hinanya. Aku tak pernah bersyukur pada Allah. Aku jahil ya Allah. Aku fasik ya Allah. Boleh tak kau mengajar aku? Kau pandai agama tak? Kita yang saya pandai, saya ngaji pondok. Saya boleh mengajar. Allah, boleh pondok. Boleh mengajar? Boleh. Kau mari istana aku mengajar, boleh tak? Boleh, tapi dengan syarat tuanku. Apa syarat pula? Saya nak masuk pukul 9 pagi. Kenapa? Saya nak solat subuh berjemaah, saya nak tunggu matahari naik, saya nak solat duha, berzikir. Kenapa tuanku? Kenapa? Siapa yang solat subuh berjemaah, dia berzikir, matahari naik, dia panggil syuruk tu. Apa ini? Dia semayang isyraq. Nabi kata pahalanya macam mengerjakan haji. Tuanku lupa ke? Dia kata anak gaji, lupa ke Tuhan? Dan saya nak semayang duha, berzikir. Tak apa, yang penting kau nak ajar aku. Tetapi saya nak balik 1 jam sebelum zuhur. Kalau zuhur pukul 1:30, 12:30 saya nak balik dah. Kenapa? Saya nak pergi berzikir kat masjid. Kalau saya mari solat, azan mari, tak jadi. Dia tak panah badan. Pemain bola sepak tuan-tuan, setengah jam sebelum main, atau sejam dia dah warm up dah. Kita pergi tengok ke stadium.
Sejam. Dia pakai baju lain. Lepas tu dia salin baju lain. Tuan-tuan main bola sepak. Dia mesti panahkan badan. Saya nak asal sejam. Kamu buat apa buatlah, penting aja. Tapi sebelum balik kau baca satu ayat pada aku ya. Biar aku jadi orang beriman. Aku nak jadi bertakwa. Aku tak nak tinggal solat lagi dah. Aku nak jadi ahli zikir. Aku nak jadi ahli tajuk. Aku nak banyak. Dia baca Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dia baca surah Allah. Apa tuan-tuan? 185. Saya lupa ayat Allah. Surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Keluarga Imran. Ali Imran. 185. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernafas pasti akan mati. Kaya, miskin, mati, pangkat tinggi, mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Selepas mati, kamu akan dibayar upah, dibayar gaji. Gaji. Orang CJ tinggi gaji besar, tuan-tuan. Tuan tanya orang PhD, gaji besar. Satu hari ni tuan-tuan cakap kelakar, tuan-tuan. Ada budak ni tuan-tuan, kelulusan dia dah jannah. Adalah interview, open interview pilot, dia pergi lah. Dah interview walk in, dia pergi. Contoh ni, Assalamualaikum tuan, misalnya buat CJ, saya nak jadi pilot boleh? Keluarkan CJ. Tengok CJ, darjah dam. Orang yang nak interview cakap adik ni makan daun ketum ke? Kenapa? CJ dah jannah nak minta jadi pilot, tak boleh. Adik balik. Begitulah tuan-tuan, nak dapat upah banyak, ibadat kena banyak, qiyamul lail kena bangun, puasa Isnin Khamis kena puasa. Faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang Allah jauhkan dia daripada api neraka, beruntunglah dia, dan dia akan masuk surga dan dia mendapat kemenangan. Tuan-tuan, kalau kita tengok dulu tuan-tuan, pemain bola sepak Islam kita, Mesut Ozil, tuan-tuan, ketika Jerman dapat juara, dulu kan pernah Jerman juara dunia, 100 juta lebih hadiah, nombor 1 dunia 100 juta lebih. Ozil dapat 6 juta. 6 juta tuan-tuan, duit 6 juta. Itu hadiah kemenangan. Gaji dia sebulan mungkin 3-4 juta. 6 juta. Dia ambil duit tuan-tuan, dia sedekah. Dia tak ambil di musim. Ozil kata 6 juta ni duit saya pun ada 1 bilion nanti. Dia bagi ke fakir miskin, persatuan miskin. Ambil lah 6 juta Ozil main-main. Pemain Islam, Arsenal dulu. Tuan ingat tuan? 6 juta dia bagi. Saya nak bagi 600 ringgit pun ketah tangan. Ozil boleh bagi 6 juta. Sedapnya, gaji besar awak, dia banyak. Begitulah di akhirat. Apabila dengar ayat ni tuan-tuan, dia tersentak, Allah, kalau aku tak ibadat miskin. Dia menangis, dia sujud pada Allah. Kau ajar aku solat sekarang, betul-betul. Ajar solat. Akhirnya menjadi orang yang begitu warung. Tuan-tuan, anak khalifah, dan dia sendiri pun jadi khalifah juga, tuan-tuan. Dia tukar wajah 10,000% berpusing roda kerana mendengar satu ayat, tuan-tuan, dan tengok orang makan roti sujud sampai 10 minit lebih. Allah bersyukur, tuan-tuan. Yang ketiga, tanda Allah terima puasa kita, tuan-tuan. Apa, tuan-tuan? Tanda Allah terima puasa kita, tuan-tuan. Yang ketiga, tuan-tuan, ialah, tuan-tuan, kita ni, tuan-tuan, selalu, tuan-tuan, dapat jaga yang wajib, yang sunat. Kita boleh buat wajib kacang, wajib yang kacang, sunat pun boleh buat, tuan-tuan. Tahajud malam, berzikir, tuan-tuan, senang dia boleh buat, tuan-tuan. Ini jelas. Jadi, tuan-tuan, bulan-bulan puasa ni, tuan-tuan, patut kita banyak berimpak, berbuka. Kalau kita tengok, tuan-tuan, orang kaya zaman Nabi, tuan-tuan, Abraham bin Auf, 300 orang sehari dia beri berbuka puasa. Anak yatim pakai miskin 300. Sampai isteri dia marah, bang 300 bang, kenapa tak 500 bang? Isteri pernah perli dia. Dan tuan-tuan, Abraham bin Auf, 300 orang tiap-tiap hari berbuka puasa di dia. Anak yatim pakai miskin, janda dia beri makan. Dia ada orang gaji sedap lah, tuan-tuan, masak, tapi duit dia suka nak berkat. Kita tengok anak yatim pergi, alah, pergi, hati-hati, tuan-tuan, hati-hati. Ini berkat. Umar, tuan-tuan, Sayyidina tuan-tuan, Osman bin Affan, tiap-tiap hari berbulan puasa, tuan, 50 orang berbuka mana? Mesti 50 orang makan sekali dengan dia, makan sekali. Isteri jealous, abang 30 hari berbuka dengan anak yatim, dengan saya bila? Dia ambil makanan bagi Allah, ya. Bukan sekadar hidup, dia ambil dia senduk. Kita senduk sendiri lah, jangan ada manja-manja lagi. Tapi manusia baik akhlak, tuan-tuan, begitu sekali. Ketika Rasulullah SAW cerita satu kisah zaman Nabi Ibrahim AS, tuan-tuan,
ketika orang mai datang mau dia tuan-tuan, datang ramai mau dia tuan-tuan, apa Nabi berat? Nabi suruh panggang seekor anak lembu yang gemuk. Anak lembu, kita Malaysia jarang panggang lembu, panggang kambing. Dia panggang anak lembu tuan-tuan, dia beri makan, dia ambil sendiri, potong. Nabi Ibrahim AS tuan-tuan, dan dia ambil air bagi orang minum satu gelas orang. Dia sanggup buat. Saya kalau kenduri duduk depan, tak tengok makan air tak ada lantak kau, makanan kering. Jangan tuan-tuan, ikut Nabi Ibrahim. Kita kena lantik orang. Ini kadang-kadang basuh tangan tak ada, minta kenduri kawin, berselera makanan. Saya kalau besar saya balik tuan-tuan, saya jumpa tuan saya balik, basuh tangan, kena ikat tanda, menandakan kita tidak menjaga sensitivity. Tuan-tuan bila buat kenduri kena musyawarah, saya minta saya kenduri anak saya 8 kali saya musyawarah, adik-adik 8 kali. Saya kata siapa yang jaga air basuh tangan, ada 10 orang, kita lantik anak buah kita sendiri di samping caterer, 10 orang tolong jaga. Yang basuh tangan sudah, yang buang sampah tolong jaga. Satu-satu saya buat, minta maaf kata, asal insyaAllah tak ada kecacatan. 8 kali musyawarah, adik-beradik saya, kenduri anak saya, minta maaf juga. Saya tak nak saya tercemar buku. Apalah Ustaz Fauzi, air basuh tangan pun tak ada. Apalah Ustaz Fauzi, makan kering, makanan kering. Saya lantik seorang adik saya jaga makanan, telefon, panggil, semua ada telefon, jaga. Satu tu lelaki, satu bah. Minta maaf tuan-tuan. Nabi Ibrahim tunjuk pada kita kenduri kahwinnya betul. Beri Nabi Ibrahim sampai air Nabi Ibrahim tuang. Nabi tuan-tuan, Rasulul Azmi. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, tuan-tuan, tanda Allah Ta'ala kita boleh buat yang wajib, boleh tinggal. Kalau kita adik-adik semua dah jangan terlibat langsung dengan zina ni. Kalau adik-adik dapat dengan kisah ni, tuan balik kisah pada anak berbalu dengan ceramah saya tu. Zina ni berat. Inna zunat yusla furjaun. Orang berzina dibakar kemaluan. Dibakar kemaluan. Oleh itu siapa yang nak berzina, kita cakap pada anak kita, jom masuk dalam bilik, ayah nak bakar kemaluan kau. Kenapa abah? Kalau tak terbakar, kau boleh berzina. Contohlah, itu pun api dunia, akhirat api 60 kali panah. Contoh, inna zunat yusla furujam. Orang berzina dibakar kemaluan. Adik-adik, jangan cerita. Satu kisah adik-adik, ada seorang ni adik-adik, dia ibadat adik-adik selama 70 tahun, 12 jam sehari. Tiba-tiba datang seorang pelacur, perempuan comel, ajak dia berzina. Tah macam mana setan goda, bro, kau ni pahala banyak, bukan macam Ustaz Fauzi, 70 tahun umur dia 100 tahun. Masa tu tuan-tuan, zaman Nabi Ibrahim mati 380 tahun. Nabi Ibrahim, tuan-tuan, Nabi Nuh jangan tanyalah, lagi panjang. Nabi Ibrahim 360 tahun tuan-tuan, mati. Tapi nak cerita pada tuan-tuan, hebat dah, akhir cerita dah, dia berzina. Sudah berzina tuan-tuan, ditimbang pahala berzina sekali dengan 70 tahun ibadat, 12 jam sehari, bukan 3 jam. Berat dosa zina lagi, dosa zina di bawah, dosa ibadat di atas. Berat di bawah, ringan di bawah kalau belajar fizik. Allah, beratnya dosa zina. Sekali berzina 1000 tahun neraka. Adik-adik, jadi tuan-tuan, kesimpulan saya beri satu cerita, saya beri tuan-tuan 2 amalan. Apa dapat daripada Ustaz Fauzi hari ini tuan-tuan? Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kalau tuan dapat kisah saya ni tuan-tuan, tuan rasa berbaloi, tuan dengar ceramah saya pada hari ini, berbaloi. Bagaimana satu kisah berlaku di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman, Nabi Allah, yang Allah bagi dia kaya tuan-tuan. Kaya betul Sulaiman ni, memang kaya. Tapi dia tidak pernah sombong dan bongkak. Dan ibadat kuat. Dia kata, haza fadli Rabbi, ini kelebihan daripada Tuhan. Sepada aku bersyukur atau aku kufur, Tuhan bagi dia istana. Satu hari tuan-tuan, lepas solat zuhur, ketiga, dia bermain kuda. Dia nak test kuda dia. So kuda dia lari. Dia nak test, kuda ni bila lari speed berapa laju. Orang minat kuda. Saya 2 hari lepas tu, saya pergi tengok Datuk kayu tu, anak murid saya. Motosikal dia ada 13 biji. Satu tu bawa viral lah ni, 460,000 Ducati. Dia tulis Ducati Lamborghini. Saya kata, Datuk kenapa tak ada Lamborghini? Rupanya Ducati tu dia apa namanya? Joint venture. Pak tu. Satu lagi saya tengok berapa Datuk betul ni? 1 juta. Ducati apa nama? Allah tu.
Datuk dah 47 tahun, anak murid saya tu. Anak murid saya. Dia panggil saya, jumpa saya bulan puasa ni. Tuan-tuan, Datuk, ni berapa? 1 juta. Kenapa tu? Mahal sangat. Dia kata dalam dunia ada 500 biji. Limited edition. You suka Belanda. Allah, tuan-tuan. Anak dia main kereta Formula 3 lah ni. Formula 3. Lamborghini dia dengan Ferrari dia. 5 biji Ferrari muda. Terkejut. Orang kaya sedap tuan. Ferrari 5 biji. Allah Tuhan bagi dia nikmat. Tapi dia bersyukur tuan. Dia kuat solat. Nabi Sulaiman kaya. Dia main kuda. Saya nak cerita, main kuda lompat sana mana. Asar dia masuk 1 minit. Asar masuk, akhirnya tuan-tuan, dia terlewat asar. Allah tegur dia. Dah kaya ke kamu Sulaiman, lambat tinggal asar. Dia malu tuan-tuan. Allah tegur. Dia lewat setengah jam je. Kalau asar masuk pukul 5:30, dia tak berhenti lagi. Allah perli. Malaikat turun. Oh, kaya betul dia. Nyawa siapanya? Memang kamu kaya. Nyawa siapanya? Allah perli dia. Dia terus ambil wuduk. Dia sembelih kuda tu semua. Dia sembelih pagi. Kalau kereta menyebabkan kita tak solat, ambil kereta tu buh dalam air. Kalau handphone lala, ambil handphone tu bagi kat saya. Yang buang. Lah pada saya tuan-tuan, saya beri amalan. Pertama, cukup satu tu dah. Kita nak berkat hidup tuan-tuan, kita baca ni selawat 80 kali sehari. Paling kurang selawat mesti cukup. Dengan penuh khusyuk, selawat 80 kali. Lah tuan-tuan, tuan amal zikir tuan-tuan. Tiap-tiap hari astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. 7 kali pagi, 7 kali petang, 7 kali malam. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 7 kali pagi, 7 kali petang, 7 malam. Kemudian akhirnya wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. 7 kali pagi, 7 petang malam. Cukuplah sekali tuan-tuan. Selamat berpuasa dan Allah mengurniakan ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah berilah kepada kami isteri anak-anak kami orang yang jaga solat, yang betul-betul berpuasa ya Allah. Jadikanlah puasa kami 2024 ini ya Allah, 1445 ini Allah, puasa yang kau terima ya Allah. Allah marzuk lana kunilah pada kami Lailatul Qadar ya Allah. Kunilah Lailatul Qadar, rezeki murah, selamat dunia akhirat. Allahumma sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Selamat berpuasa tuan-tuan dan Allah beri Lailatul Qadar. Ampun maaf sikit bahasa saya kasar, bukan saya nak kasar tuan-tuan. Ni cuma tegah, tuan tak mengantuk. Kalau saya slow, tuan tertidur, meredah diri gamai. Dia tutup baca tasbih kafarah surah wal as.